warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, apa khabar semua ayahanda bonda muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian. Selamat berpuasa 1 Ramadan tahun ini, alhamdulillah. Jadi pada kesempatan ini saya bagi mewakili pembimbing sebagai pembimbing Majlis Ta'lim Nurul Syariah, juga mewakili kepada ayahanda Habib Muhsin Al-Barakbah selaku penasihat kepada Majlis Ta'lim Nurul Syariah, juga mewakili para asatizah Ustaz Khairul Anwar dan Ustaz Ilham, serta barisan ahli tangkuasa AJK MTNS, ingin mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan 1441 Hijriah bersamaan tahun 2020. Ahlan wa sahlan wa marhaban biqudumi hadha syahril azimil mubarak, syahrul Ramadan, syahrul siyam wa syahrul sa'adah. Moga-moga bulan Ramadan kali ini memberikan makna dan pengertian yang lebih mendalam buat kita semua dalam keadaan dan suasana yang sangat berbeza berbanding dengan Ramadan yang sebelumnya. Pasti ada hikmah di sebalik apa yang terjadi dan apa yang berlaku ini. Dalam keadaan kita tidak boleh hadir untuk salat 5 waktu secara berjamaah di masjid surau. Solat Jumaat pun hari ini dah masuk kali yang kelima. Kita tidak boleh mendirikan solat Jumaat di masjid ataupun di surau Jumaat. Ada hari ini pula hari 1 Ramadan 1441. Dan juga berikutan itu juga kita pun tidak boleh nak melaksanakan solat tarawih secara berjemaah di masjid surau, apatah lagi di tempat awan, tempat terbuka. Kita menerima keadaan ini dan perkara ini dengan dada terbuka dan hati yang lapang. Oleh itu, hidupkan rumah tangga kita semua dengan mendirikan solat fardu secara berjemaah, solat sunat tarawih bersama dengan ahli keluarga kita yang tercinta. Adakan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim, sama ada kita buat secara berkelompok, bertadarus ataupun secara bersendirian, serta kita menghidupkan di rumah kita amalan zikir-zikir, wirid-wirid yang tertentu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut dalam satu hadis yang kitab Syu'abul Iman karangan Imam Al-Baihaqi mengatakan, nawwiru manazilakum bis salati wa qiraatil Quran. Cahayakan rumah-rumah kamu, sinari rumah-rumah kamu tu dengan solat, dengan apa? Dengan sembahyang dan juga dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi hidupkan rumah kita dengan solat fardunya, solat tarawihnya, dengan qiyamul lail sembahyang malamnya, di samping dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran serta dengan zikir-zikir yang tertentu. Dan yang keduanya, baginda Nabi SAW ada menyatakan dalam sepotong hadis, mathalul baitil ladzi yuzkarullahu fihi wal baitil ladzi la yuzkarullahu fihi mathalul hayy wal mayit. Masya-Allah. Rasulullah membuat perumpamaan rumah yang di dalamnya disebutkan Allah, diingati Allah di dalamnya, dan rumah yang tidak disebutkan, tidak diingati Allah di dalamnya, bandingnya ialah ibarat seperti mathalul hayy wal mayit, seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Allah, jauh sangat perbezaan antara dua keadaan itu. Jadi mudah-mudahan dengan datangnya bulan Ramadan kali ini dalam suasana keadaan kita tidak bebas untuk keluar, maka manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya. Maka di sebalik PKP ini sebenarnya perintah kawalan pergerakan ini ataupun di sebalik wabak penyakit COVID-19 ini, sebenarnya dia mengajar kepada kita erti hidup berkeluarga yang boleh jadi selama ini kita kurang ambil perhatian tentang masalah kehidupan berkeluarga ini sebahagiannya. Dan juga dengan PKP ini juga mengajar kita bagaimana kita menguruskan keluarga dengan lebih baik lagi masa-masa mereka. Dan juga PKP ini mengingatkan kita, terutama di kalangan ketua rumah tangga, betapa kita selain daripada memberikan mereka nafkah zahir,
Itulah kita juga perlu memberi nafkah rohaniyah, perlu memberikan ya perhatian tentang penghayatan agama di kalangan ahli keluarga kita. Di sini baru kita teruji, di sini baru kita lihat, baru kita tahu setakat mana, setara mana ya pemahaman dan penghayatan kita terhadap agama, terutama penghayatan agama dalam kehidupan kita dalam rumah tangga, di kalangan isteri, suami dan anak-anak kita. Jangan lupa sentiasalah kita upgradekan dan tingkatkan ilmu pengetahuan, luaskan pembacaan kita untuk kita mendalami tentang ibadah puasa ini, supaya kita ni tidaklah hanya setakat puasa sebagaimana puasa orang awam, hanya sekadar tidak makan, tidak minum saja. Ya, paling tidak kalau boleh usahakan, tingkatkan kalau boleh kita dapat mencapai puasa orang yang khawas, puasa orang yang boleh menjaga anggota ni, terutama anggota yang 7, termasuklah ya mata, lidah, telinga, 2 kaki, 2 tangan, perut dan kemaluan, daripada melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh syarak. Jadi kita kena berjaga, berhati-hati. Akhirnya saya mendoakan supaya sekalian muslimin, muslimat, ayahanda bonda, ya muslimin, muslimat sekalian agar dapat menjalani ibadah puasa kali ini dengan lebih baik lagi, lebih tekun lagi dan lebih bersungguh-sungguh. Ya, mudah-mudahan dengan itu melayakkan kita untuk kita mendapatkan maghfirah, rahmat kasih sayang Allah yang amat luas. Ya, begitu juga mudah-mudahan kita layak untuk mendapat keampunan maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala, yang dengan sebab itu mudah-mudahan kita semua dilepaskan oleh Allah daripada azab api neraka. Sebagaimana disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebut dalam sahih dan kitab Sahih Ibnu Khuzaimah dan juga dalam kitab Syu'abul Iman yang dikarang oleh Imam Al-Baihaqi, disebut satu hadis, wa huwa syahrun awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Bulan Ramadan ini, kata Rasulullah SAW, ialah awalnya adalah rahmat, dan pertengahannya adalah keampunan, maghfirah, dan akhirnya ialah itqun, kelepasan dan pembebasan daripada azab api neraka. Mudah-mudahan ya kita semua dikurniakan oleh Allah dengan anugerah yang begitu besar, dan kita berharap supaya janganlah hendaknya puasa ini berlalu dalam keadaan meninggalkan kita dalam keadaan kita ini tidak benar-benar diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ini di antara kita bimbang, antaranya lah bimbang kalau sekiranya bulan Ramadan meninggalkan kita dalam keadaan kita tidak diampunkan oleh Allah, dengan erti kata lain kita tak bersungguh-sungguh mengambil peluang ini untuk benar-benar beristighfar dan bertaubat nak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan dengan sedikit perkongsian pada petang ini dapat memberikan sedikit panduan dan kesedaran kepada kita supaya kita terus istiqamah untuk melakukan kebaikan ini, sehinggalah dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan yang besar kepada kita semua di dunia ini, apatah lagi di hari akhirat. Sekian dahulu untuk kali ini, mudah-mudahan kita dapat bertemu lagi di masa yang lain insya-Allah. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat untuk berbuka puasa insya-Allah.